Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 iaitu dari kelas DIB 2B akan membentangkan mengenai hukum jual beli atas talian serta kesan baik dan buruknya bagi kursus MPU 23012 Pengajian Islam. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang termasuk saya sendiri iaitu Muhammad Faizuddin bin Abdul Manaf, yang kedua Khairul Anam Fakri bin Hamzah, yang ketiga Arif Izzuddin bin Abdul Rahim, dan yang keempat Nur Muhammad Haziq bin Zulkifli. Saya sebagai pembentang pertama akan menerangkan mengenai definisi jual beli atas talian. Apakah yang dimaksudkan dengan jual beli atas talian? Jual beli atas talian merupakan sebuah sistem perniagaan yang menggunakan kemudahan teknologi maklumat, terutamanya telekomunikasi canggih dan talian internet, untuk berurusan dengan pelanggan secara pantas. Ia juga dikenali sebagai e-dagang, iaitu merupakan kegiatan perniagaan menggunakan internet sebagai instrumen pemasaran dengan jangkauan potensi jualan ke serata dunia tanpa sempadan geografi. E-dagang terbagi pada dua jenis, iaitu yang pertama, e-dagang antara perniagaan dengan perniagaan. Yang kedua, e-dagang antara perniagaan dengan pengguna. E-dagang antara perniagaan dengan perniagaan adalah melibatkan transaksi antara dua atau lebih syarikat, iaitu satu pihak merupakan syarikat pembekal kepada satu pihak yang lain. Contohnya, pengeluar kicap akan berinteraksi dengan sebuah pasaraya dalam proses memesan, menghantar dan membayar pesanan botol-botol kicap. Manakala e-dagang antara perniagaan dengan pengguna pula melibatkan transaksi antara penjual produk berakhir dengan pengguna. Contohnya, orang ramai yang memesan satu atau dua botol kicap melalui e-dagang. Seterusnya, saya akan membacakan dalil Al-Quran berkaitan jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maksudnya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menerangkan kepada kita mengenai Allah SWT menghalalkan kegiatan jual beli dan mengharamkan riba. Dari sudut hukumnya, hukum jual beli atas talian dalam Islam adalah harus dan halal selagi mempunyai barang serta tidak mempunyai unsur riba. Ia akan dilarang apabila penjual tidak meletakkan butiran barang dengan jelas yang boleh mengelirukan pelanggan dan dikhawatiri mempunyai unsur penipuan. Oleh itu, hukum jual beli online ini perlu diketahui bagi setiap umat Islam, terutamanya kepada para peniaga, agar tidak melanggar aturan agama. Saya akan berikan kepada pembentang kedua bagi subtopik yang seterusnya. Terima kasih kepada saudara Faiz. Saya Khairul Anam Fakri bin Hamzah sebagai pembentang kedua. Saya ingin menceritakan sedikit tentang ciri-ciri jual beli dalam talian. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pembeli dan penjual tidak bersemuka secara fizikal. Urusan jual beli dilakukan secara maya. Penjual mengiklankan barang dan memasukkan butiran berkaitan barang yang hendak dijual di mana-mana laman web. Okey, pembeli biasanya tidak berkomunikasi dengan penjual kerana telah biasa atau telah pasti barang yang hendak dibeli. Okey, yang kedua adalah barang dihantar kepada pembeli oleh ejen penghantaran. Pembeli tidak melihat keadaan fizikal sebenar barang, maka biasanya penjual bersetuju menerima kembali barang itu jika pembeli memulangkannya. Kos penghantaran akan dijelaskan dalam laman web sama ada ditanggung oleh pembeli atau penjual. Okey, yang ketiga adalah kewujudan barang. Pembeli hanya mendapat maklumat mengenai produk secara gambar yang dipaparkan dan beberapa maklumat yang dinyatakan. Sekiranya ingin mendapat maklumat lebih, bakal pembeli boleh menghubungi penjual. Okey, yang keempat adalah bentuk akad. Bentuk akad ini mengatakan adalah ulama setuju mengatakan pada hakikatnya ia berlaku secara bersambung, yakni ijab dari penjual biarpun dinyatakan lama. Tetapi hakikatnya ia masih berterusan disebabkan ungkapan itu masih kekal dilihat atau dibaca oleh pembeli. Penjual secara berterusan menyatakan ijab untuk menjual. Lainlah jika penjual menarik balik iklan yang dibuat itu, dan tentulah bakal pembeli pula tidak boleh melakukan kabul. Yang kelima adalah tempoh serahan. Barang tersebut tidak boleh diserah serta-merta, ia perlu melalui proses yang panjang dan rumit kerana ia melibatkan jarak yang jauh dan perlu melalui beberapa proses lain yang mungkin ada berlaku halangan untuk dihantar segera. Pembeli perlu bersedia menghadapi risiko, terutamanya kelewatan menerima barang yang dibeli.
Disebabkan sudah memahami situasi ini, pembeli biasanya tidak menjadikan tempoh penghantaran sebagai syarat pembeli. Okey, yang keenam adalah produk terlibat. Produk yang gambarnya dipaparkan di laman seseorang tidak semestinya dihantar kepada pembeli. Ini untuk barang sama yang tidak ada perbezaan yang dibuat di kilang. Hanya satu gambar yang sama bagi melambangkan barang yang sebenarnya berjumlah ribu hendak dipasarkan. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan berikan kepada pembentang yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Arif Izzuddin bin Abdul Rahim, merupakan pembentang yang ketiga, dan saya ingin menerangkan tentang kesan baik jual beli dalam talian. Pertama sekali, perniagaan adalah aktiviti jual beli yang menggunakan wang ringgit antara peniaga dan pengguna. Hasil daripada perkembangan teknologi pada hari ini, perniagaan boleh dibuat secara maya tanpa perlu bersemuka dengan peniaga. Platform seperti Shopee, Lazada dan banyak lagi telah membuka peluang untuk masyarakat kita menceburi bidang perniagaan online atau dikenali sebagai e-dagang dengan mudah. Dengan ini, terdapat banyak kesan baik apabila kita melakukan jual beli dalam talian. Antara kesan baik jual beli dalam talian ialah: yang pertama, tiada giliran untuk membeli. Yang kedua, akses ke kedai dan produk di lokasi terpencil. Yang ketiga, tidak perlu mempunyai kedai fizikal untuk membeli dan menjual. Yang keempat, kedai dalam talian boleh didapati setiap hari dan setiap jam. Yang kelima, kemudahan dan kepantasan untuk berkomunikasi. Yang keenam, tidak perlu mengendalikan wang tunai. Yang ketujuh, urus niaga dan kontrak yang cepat dan cekap. Yang ke-8, kemudahan pertumbuhan dan menawarkan produk dan perkhidmatan yang lebih banyak dan lebih baik. Yang ke-9, tidak ada batasan atau syarat wang yang membolehkan lebih banyak produk tersedia. Yang ke-10, keupayaan untuk mengawasi produk dengan teliti semasa pengangkutan. Yang terakhir, pembelian segera produk muat turun digital, perisian e-buku, muzik, filem dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad Aziz bin Zulkifli dan merupakan pembentang yang terakhir. Saya akan menerangkan tentang kesan buruk jual beli dalam talian. Kesan buruk jual beli dalam talian dapat memberikan impak terhadap kedua-dua belah pihak, iaitu penjual dan pembeli. Kadang-kadang perjanjian yang dijanjikan kelihatan hebat, tetapi apabila barang sudah dibeli, ia agak berbeza dari segi kualiti dari apa yang telah diiklankan. Agak sukar untuk berkomunikasi tentang hal ketidakpuasan dalam talian dan sering mengambil kesabaran dan ketabahan yang sangat besar untuk mencapai kepuasan pembeli maupun penjual. Seterusnya telah saya senaraikan 4 kesan buruk jual beli dalam talian. Yang pertama, kekurangan komunikasi dan hubungan peribadi merupakan aspek yang paling banyak terjadi, kerana apabila kita sebagai pembeli tidak mengetahui isu perkembangan penjual itu sendiri. Yang kedua, tidak berupaya untuk menguji produk sebelum membelinya. Seperti biasa, apabila kita membeli barang atas talian, kita hanya dapat melihatnya tetapi tidak dapat menyentuhnya atau mengujinya. Yang ketiga, kita memerlukan internet yang kuat dan selamat. Memerlukan internet yang kuat dan selamat ialah salah satu aspek yang paling penting untuk memastikan hubungan kita selamat tanpa ada campur tangan pihak ketiga. Yang keempat, bahaya pembayaran palsu, penipuan dan pencurian maklumat dari pihak ketiga. Sebagai kesimpulan, kecanggihan dunia teknologi pada hari ini telah menyaksikan pelbagai aplikasi bagi memudahkan masyarakat dalam meneruskan kehidupan seharian. Justru itu, kemodenan telah mewujudkan perniagaan secara e-dagang dengan pelbagai barangan yang disediakan bagi memenuhi permintaan pengguna. E-dagang bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah memberikan kemudahan dan kebaikan kepada peniaga. E-dagang mampu meningkatkan jualan dan mengurangkan kos-kos yang tertentu serta dapat berinteraksi dengan pengguna secara langsung. Walaupun tidak terdapat hukum asal dalam pelaksanaan dan pembentukannya, namun fuqaha telah menetapkan asas-asas hukum dan teori secara jelas berkaitan dengan urusan jual beli. Justru penyesuaian dan pengaplikasian mengikut kesesuaian sebagai gambaran jelas berkaitan dengan keharusan e-dagang supaya dapat mengelak berlaku kekeliruan kepada masyarakat. Kemunculan e-dagang juga merupakan muamalah yang tidak bercanggah dengan sistem jual beli yang telah ditetapkan oleh syarak. Sekiranya menepati syarat dan rukun jual beli, oleh kerana itu hukum asal bagi sesuatu itu adalah mubah, maka e-dagang juga adalah harus, di mana ia menepati rukun dan syarat jual beli yang telah digariskan oleh Islam bagi kemaslahatan manusia dan keseluruhannya. Sekian saja daripada kami.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.